Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlonde. Ada isu yang aku nak kongsi dengan kamu hari ini. Ada orang kata channel ini gosip politik, tak apalah. Ini gosip politik, tak gosip politika. Yang penting kita bongkar sampai orang tahu. Kita gosip sampai orang tahu. Sebab memang politik pun kadang-kadang ada gosip. Gosip yang lebih liar daripada gosip artis. Walaupun sekarang paling hot di Malaysia tentang adegan paling panas dalam drama Malaysia. Jangan cakap kuat sangat, nanti orang dengar. Hari ini isu yang paling hangat semalam, masih tak henti-henti orang bercakap, masih tak henti-henti orang nak gosipkannya apabila Zahid Hamidi sendiri dalam ucapannya dalam PAU 2021 di Kuala Lumpur baru-baru ini dalam penggulungannya mengatakan, Zahid mengatakan 70% calon PRU 15 UMNO adalah muka baru. Jangan cakap kuat sangat, nanti orang tahu. Sebab nanti kalau ketahuan tak dibuat, nanti menipu pula kan. Kamu rasa-rasa setujukah orang dalam ahli politik yang ada di UMNO, setujukah mereka dengan keputusan yang diumumkan oleh Zahid Hamidi ini 70% calon adalah muka baru pada PRU 15 nanti. Jangan kuat sangat cakap, nanti orang akan tahu. Kadang-kadang nanti jadi penipu pula kan kalau tak jadi. Kalau jadi bagus juga lah. Tapi kalau tak jadi, tipulah pula nanti kan. Tapi yang dengar-dengarnya, yang paling hotnya didengar-dengarnya adalah bakal tidak tercalon. Antaranya adalah Syahidan Kasim, Anwar Musa, dan Tajudin Abdurrahman. Wow, 3 jiwa besar, 3 orang besar dalam UMNO ini besar kemungkinan tidak akan dicalonkan dalam PRU 15 kalau benar-benar 70% calon muka lama. Kalau 70% itu benar-benar calon muka baru dan 70% calon muka lama disingkirkan daripada dicalonkan, bermaksud 70% orang YB atau 70%, kalau 100 orang semua, 70 orang bakal tidak ada pekerjaan lagi, menganggurlah, katakan tak adalah kerja lagi sebagai YB. Jadi nak primana? Orang politik nih mereka memang hidupnya politik, tak akan dapat lari daripada realiti. Mereka suka politik sampai bila mereka akan bercakap tentang politik, mereka akan menyampuk sini sana. Aku tak percaya lah mereka terus berhenti seperti Lim Kisiang. Beliau sudah mengumumkan bersyarat, tapi aku tak yakin kalau beliau tak nak cakap, tak nak ulas tentang politik. Mungkin tak bertanding itu 100% ya, tapi nak campur-campur tangan, nak cakap-cakap, nak bagi ulasan, nak bagi sembang sini sembang sana, pasti. Jadi yang aku nak tahu lepas nih, kalaulah 70% calon ini benar-benar tersingkir daripada pencalonan PRU 15 nanti, yang paling bahaya, isyarat buruk untuk Syahidan dan Anwar dan Tajudin menurut Sabudin. Kemanakah mereka selepas ini? 70% yang tersingkir daripada senarai itu, kemana mereka? Adakah mereka akan tetap setia dengan UMNO atau bagaimana? Sebab mengikut kita punya pemerhatian, setiap kali, bukan semualah, tapi ada beberapa, selepas mereka tidak dicalonkan apa-apa jawatan kah, apa-apa YB kah dicalonkan, biasanya mereka akan lompat parti atau pergi parti lain karena mau mencoba nasib di parti tersebut pula. Adakah dengan pengumuman keputusan ini 70% warga UMNO, calon UMNO akan masuk parti lain, masuk PKR atau buat parti baru? Ini yang paling bahaya kalau dia buat parti baru lagi. Makin banyak lah, makin celaru lah kita di Malaysia dengan banyaknya parti. Kita bukan makin tambah stabil, makin tak stabil pula dengan kewujudan parti yang berbilang berbagai entahlah apa lagi. Nah, yang aku nak tahu lagi, kamu pasti tahu, pemerhati politik pasti tahu. Aku yakin kamu tak boleh menafikannya.
Kebanyakan ahli politik ini yang dicalonkan ini adalah ketua bahagian, ketua cawangan, timbalan naib ketua cawangan, orang-orang yang berpengaruh di cawangan, di akar umbi dan sebagainya. Bermaksud kalau mereka ini disingkirkan menjadi calon dalam PRU 15 nanti, bagaimana dengan pengikut-pengikut mereka di akar umbi? Adakah mereka akan bersetuju? Anda boleh tinggalkan ruangan komen. Kalau kamu adalah ahli UMNO, adakah Anda setuju dengan pendapat 70% calon muka baru ini? Mentang-mentang lah 18 tahun sudah boleh mengundi, ramailah pula yang terikut-ikut nak mencalonkan pula terlampau ramai muka baru. Apakah calon 18 ini adalah majority? Adakah mereka adalah membawa kemenangan? Adakah mereka faktor kemenangan? Aku rasa tak semestinya. Karena masih ramai lagi akar umbi UMNO khususnya yang berusia di atas 40 tahun. Jadi kenapa sampai 70% ini dikorbankan? Setujukah mereka? 70% ini melebihi daripada separuh. Biasanya menurut Sabuddin Hussein, beliau mengatakan tak munasabah 70% itu. Dan beliau mengatakan paling banyak pun yang pernah dibuat oleh UMNO majoriti berusia 50 tahun menukar tidak semudah menyebutnya dalam ucapan pengaruh dan kuasa yang dimiliki. Sebab itu dalam mana-mana era kepimpinan UMNO menurut Sabuddin, sebelum ini usaha meletakkan muka baru pada setiap kali pilihan raya adalah masalah utama dan hanya berjaya dilakukan dalam lingkungan sekitar 30% hingga 40% saja. Tidak pernah lebih daripada 50% separuh. Jadi kalau sudah 70% bermaksud Anda sudah kehilangan sokongan 50% daripada YB bermuka lama. Anda tak takutkah? Ini soalan kepada Zahid Hamidi. Malah itu pun sudah dikira peratusan tertinggi kalau 30 hingga 40%. Jadi, adakah Zahid Hamidi hanya bercakap kosong dan membuai hati perwakilan UMNO saja? Khususnya generasi muda apabila menyebut angka 70% itu. Tidak, sebenarnya ia adalah mesej Zahid Hamidi untuk pemimpin-pemimpin tertentu dalam UMNO yang kebetulan sudah berusia dan lama menjadi wakil rakyat serta sering bertelagah dan mengencamnya secara terbuka sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Yang aku terpikir nih, Zahid Hamidi pun sebenarnya sudah berusia lebih daripada 50 tahun. Lebih daripada 50 tahun. Kenapa beliau mengatakan muka-muka lama harus ditukar dengan muka baru 70% nih? Kalaulah beliau pun harus mau ditukar bagaimana? Itu persoalannya. Antara yang mendapat isyarat buruk ini antara Anwar Musa, Syahidan Kasim Tajuddin Abdurrahman dan Nazri Aziz dan beberapa lain lagi. Kecuali Nazri yang sudah mengumumkan tidak mau bertanding lagi dan lain-lain itu tidak pernah lagi membuat pengumuman terbuka mengenainya. Bermakna mereka itu belum mau bersara dan ingin terus bertanding lagi dalam PRU akan datang. Begitupun berdasarkan ucapan Zahid Hamidi mengenai angka 70% muka baru itu, ia seperti menampakkan harapan tipis untuk Anwar, Syahidan, dan Tajuddin untuk terus dipilih bertanding lagi. Tambahan lagi, Zahid Hamidi turut menyindir Syahidan dan Anwar dalam ucapan penutupannya semalam. Dengan ini, dan inilah antara sebab mengapa Zahid Hamidi berkeras mau PRU 15 diadakan lebih dahulu sebelum pemilihan UMNO, supaya dengan jawatan Presiden UMNO yang masih dipegangnya, musuh-musuh politiknya dapat diketepikan terlebih dahulu. Berjayakah beliau melakukannya nanti? Ditulis oleh Sabuddin. Kita jumpa lagi. Jangan kuat-kuat cakap. Ini gosip politik kata orang. Ini channel gosip politik tapul. Memang kita nak gosip dan harap-harapnya tak jadi kenyataan. Bongkar, jangan tak bongkar. Bongkar sampai terlonde.